أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وما توفيقي إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah hidayahnya dapat lagi kita bersama pada hari ini menyambung perkongsian kita tentang kitab kita Allah Syariatnya. Selawat dan salam yang tak terhingga kepada yang besar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam kerinduan kita kepada para ummahatul mukminin, pada ahlul bait, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, para tabi'in, para tabi'in, para salafus saleh, para auliya ilah, para ulama yang hak, para guru kita khususnya Abu Hayyad Walid Al-Malik kita, juga ahli silsilahnya guru kita Tok Pulamani, moyang kita Tok Pulamani, moyang kita Tok Pauk, moyang kita Tok Baghdadi, juga moyang kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Juga buat sekalian ibu bapa kita, ahli keluarga kita, sanak saudara kita, kaum kerabat kita, jiran tetangga kita, sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun yang masih hidup, sama ada di kalangan manusia maupun di kalangan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk makluman awal, tak sebenarnya saya terlupa. Minggu depan tak ada kuliah sebab saya ada jemputan program di Kuala Lumpur untuk tentang atas kerja Tauhid Manusia Sains dan Teknologi di Institut Solusi Negara Anjuran Universiti Malaysia Pahang. Dia tak sempat balik hari dia program tu hari Rabu dan hari Khamis. Untuk makluman awal, takut saya terlupa beritahu lagi. Dalam pertemuan kita pada minggu lalu telah kita masuk permulaan bab kunci rukun iman. Kalau kita bincang kunci kepada keimanan itu adalah keimanan kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana segala dalil, segala nas dikembali kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila ditanya kepada kita apakah dalil wujud Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjawab kerana kita percaya pada Rasulullah SAW yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu wujud, sifatnya sekian dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Maka dengan itu kita berdalilkan dengan Al-Quran. Dan mustahil pada akal kita Nabi kita Muhammad SAW itu seorang pendusta. Maka benarlah dia Rasulullah, maka benarlah Al-Quran itu kalamullah, maka benarlah segala kata-katanya berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk menambahkan keimanan kita dalam hal ini, perlulah kita mencari ilmu lagi, mendalami akan pengenalan akan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena cari buku, baca sirah Nabi dan sebagainya. Hingga bertambah kita mengenali Nabi, bertambah kasih dan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah jika itu kita buat, maka akan bertambah keyakinan kita kepada Allah, juga kepada elemen-elemen lain dalam masalah rukun iman ini. Kita menyambung
pada halaman 7. Akal manusia amat terbatas untuk mencari jawapan kepada semua persoalan dalam misteri kehidupan. Akal hanya boleh mengetahui pada hukum zahir sahaja. Malah sehingga kini pun banyak rahsia alam yang zahir ini masih lagi tak dapat ditemui jawapan oleh para pemikir. Dimasuk bab awal ni bab akal sebab kita banyak menentukan benar salah itu satu perkara itu pada akal. Pun demikian kita kena makruf, kena faham bahawa akal kita banyak batasannya. Cukup terbatas. Ada benda akal mampu fikir, ada benda akal tak mampu fikir. Khususnya kalau tentang roh akal tak mampu fikir, bagaimana mau fikir tentang Allah SWT zatnya dengan sebenar-benarnya? Tak mampu. Jadi apa yang kita bincang ni sekadar sepadang yang wajib kita ketahui agar tidak tersalah faham dalam masalah ketuhanan. Itu saja kan. Dan akal pun memang sentiasa berubah-ubah. Apa yang dia faham. Contoh dulu minum air kopi secawang, minum air kopi tak bagus. Dan ni kata bagus pula. Dulu kata makan telur banyak-banyak tak bagus. Dan ni ada pandangan kata makan telur 2 biji sehari bagus untuk kesihatan. Atau ada pula pandangan kata tak boleh makan telur lebih pada 4 biji seminggu. Begitu kan, berubah semua. Sebab hasil pada pengkajian, orang lain kaji lain dia jumpa. Begitulah banyaknya percanggahan ilmu bila guna akal ni. Tak tahu kat mana tu sentiasa berubah-ubah hal keadaannya. Dulu tak bagus makan santan. Sebab ada kolesterol, ada lemak dalam dia. Dan ni kata bagus makan santan pula. Sebab dalam santan tidak ada kolesterol. Kalau ada lemak pun dia lemak tak tepu. Bukan lemak hak bahaya pada badan tu. Jadi berubah-ubah. Bahkan ada betul pula yang menggalakkan. Bukan sekadar makan makanan bersantan tu, sampai dia suruh minum pula air santan tu secawang sehari pun ada. Okey, benda kajian dia boleh berubah dengan fakta-fakta yang ada. Okey, tu nak khabar kelemahan akal kita, begitulah halnya. Okey, mata melihat mayat di hadapan dan akal tidak dapat memberi jawapan apa misteri di sebalik mayat tersebut, bagaimana keadaannya selepas mati dan seterusnya ke mana ia akan pergi. Memang asalnya kita sebelum diajar oleh para rasul, manusia tak tahu cerita mati ni macam mana. Tak tahu apa nak jadi. Sebab orang yang mati tak ada seorang balik cerita mula. Kalau ada orang balik cerita mula, boleh tahulah cerita macam mana. Sekarang ni tidak ada. Maka masing-masing menduga begitu dan begini, hingga menimbulkan berbagai-bagai khayalan. Sehingga ada yang bila mayat mati kena bakar dan sebagainya. Kerana untuk menyelamatkan daripada azab api neraka, kita bakar sudah-sudahlah senang. Itu pandangnya. Tanpa rasul, manusia akan bertuhan dengan khayalan akal, sehingga timbul berbagai ajaran yang disandarkan pada agama seperti adanya dewa-dewa di langit, inkarnasi, yakni kelahiran semula, dan lain-lainnya. Sedangkan ia sama sekali jauh dengan hakikat agama. Tanpa pimpinan rasul, itulah yang jadi terkoyaklah macam-macam. Kita fikir semua kita percaya. Kalau orang orang asli dia percaya bila orang mati ni jadi roh itulah jadi macam jadi Tuhan pula, jadi berkuasa. Roh nenek moyang macam ada kuasa. Dia kata yang berkuasa tu roh nenek moyang dan sebagainya lah. Itu kan khayalan. Sedangkan jauh sekali daripada kebenaran agama. Agama ialah pengetahuan yang disandarkan kepada Rasul dan kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Bila sebut bab agama, satu nak kena faham, agama itu bukan sekadar ibadah. Agama itu adalah ad-din. Ad-din itulah cara hidup. Itulah Islam. Islam adalah had-din. Islam adalah cara hidup. Tak sama macam Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu dan sebagainya. Sebab mereka tu hanya elemen masalah ibadah. Sedangkan dalam kita Islam itu adalah ad-din. Ad-din itu dengan mana cara hidup. Maka seluruh aspek hidup kita telah diajar. Dan kalau masalah ibadah, mesti ia disandarkan kepada Rasul dan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ada nas
Ha? Yang jelas, yang sahih, yang soreh, bukan sekadar pandangan mata, pandangan semata-mata, bukan juga sains, bukan juga kajian, tapi mesti ada nasnya. Okey, justru itu manusia amat berhajat pada Rasul untuk memberi jawapan bagi segala persoalan akal. Maka jawapan kehidupan ini hanya dapat dihuraikan apabila adanya keimanan seseorang itu kepada Rasul. Ya, macam soalan yang masyhur tentang akal ni, kita akal banyak bertanya lah, dari mana kita datang, kenapa kita datang, dan ke mana kita akan pergi. Min aina ji'na wa limaza ji'na wa ilainal masir. Bahasa Arabnya. Mari mana kita ni, buat benda mari sini, nak pergi mana pula lepas ni. Ramai tak tahu. Hak dulu-dulu dah kita tak ingat ni. Kita umur 5 tahun, 6 tahun waktu hak kita ingatnya, belum ada tu tak ingat benda. Jadi tertanya mari mana kita ni? Dah apa kita mari sini? Dah batu bila mati nak pergi mana pula? Benda-benda gaib macam tu perlu pada Rasul untuk menerangkannya. Hal ini kerana pada Rasul Allah Ta'ala memberi penglihatan dan pengetahuan tentang hakikat diri manusia, rahsia alam zahir dan alam ghaib. Sebab pada para Rasul itulah Allah Ta'ala memberi wahyu, bercerita tentang diri manusia ni sebenarnya apa. Apa rahsia dulu alam-alam arwah dahulu, apa rahsia alam-alam yang mendatang nanti, alam tak nampak dalam mata kita, ataupun alam-alam yang lain, alam jin, alam malaikat dan sebagainya lagi. Itu pada mereka diberi. Sebab tu kita perlu kembali kepada para Rasul tadi. Keimanan adalah kepercayaan yang ditasdikkan pada hati tanpa ragu. Disebut iman adalah percaya. Percaya macam mana? Percaya itu macam apa? Percaya 100%. Percaya sampai martabat yakin 100%. Bukan syok, bukan zon, bukan waham. Bukan syok 50-50, bukan zon lebih daripada 50 percaya, bukan waham kurang daripada 50 percaya. Bukan. Iman adalah percaya 100%. Yang tasdik dibenarkan pada hati tanpa ada sedikit keraguan. Sebab tu kalau ada apa-apa keraguan tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang alam akhirat dan sebagainya, wajib kita mencari jawapannya. Wajib cari jawapan. Bertanyalah kepada mereka yang ahlinya untuk menjawab persoalan kita. Para sahabat memulakan keimanan mereka dengan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui proses kajian dan penelitian. Siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut akhlak, kehidupan, keluarga, tanda-tanda kenabian dan sebagainya sebelum mereka berbai'ah dengan dua kalimah syahadah. Bila kita melihat generasi sahabat, generasi Rabbani, generasi Al-Quran ini, kita dapati mereka beriman ni bukan kerana dakwah tentang Islam itu sendiri, tetapi mereka beriman sebab zaman Nabi mana sempurna lagi Islam itu. Nak cerita banyak-banyak tentang Islam, nak cerita Islam tu sembahyang gini-gini tak banyak. Hak ada apa? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Aku dipilih oleh Allah sebagai pesuruhnya. Itu je hak adanya. Nak dakwah banyak-banyak tak boleh, tapi kenapa mereka percaya? Sebab mereka mengenali baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada kajian dan penelitian, daripada pengalaman hidup mereka dengan Nabi, seorang yang al-amin, terpercaya, seorang yang berakhlak mulia, maka mustahil Rasulullah SAW berdusta dalam hal ini pada mereka. Mereka kaji biar puas hati. Macam isteri Nabi Siti Khadijah, bila balik bergelepok takut tang tu, kalau isteri zaman sekarang suami kita apa 40 hari di gua gitu, balik gelepok takut tang tu, isteri akan kata apa? Pandang muka, gilah kena kasut jinjing dah tu. Itu yang mereka akan kata dulu punya. Tapi itulah Khadijah bila mengenali suaminya, dia kata tak mungkin yang mengganggu kamu tu jin. Tak mungkin. Mesti yang datang tu yang kebenaran. Mesti dia bagaimana yang disebutlah. Yang datang pada kamu benar orang yang datang kepada nabi-nabi yang lain. Nanti kita ngesoh dengan pak saudara kita, Warakah bin Naufal. Yang disahkan oleh Warakah bin Naufal. Sebab Warakah bin Naufal kenal juga Nabi tu macam mana. Itu kena faham. Dan juga Sayyidina Abu Bakar bila dia cerita hal ini, terus dia percaya. Sebab dia mengenali Nabi. Sayyidina Abu Bakar ni muda 2 tahun daripada Nabi. Tapi dia sentiasa bergaul dengan Nabi. Maka cepat dia menerima kebenaran daripada kata Nabi.
Lepas tu bila diuji dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, ha, pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar, orang kafir Quraisy kata menang dah kita kali ni. Biar Sayyidina Abu Bakar tak pernah percaya dah buku cerita ni. Dia pun cerita lah gini. Sayyidina Abu Bakar bertanya, memang pada logik akal Sayyidina Abu Bakar ni, berat cerita ni. Pada logik akal Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar macam Tuhan buka dah ke dia, macam nak kena kakak aku ni. Tanya, dah siapa kata gitu? Quraisy pun kata, dah Muhammad kata gitu. Kawanmu Muhammad kata tu. Seru Sayyidina Abu Bakar kata, kalau Muhammad kata lebih dahsyat pada ni ke cerita aku percaya. Siapa otak aku nak terima dah ni. Sebab apa? Dah reti nak mikir ya ke tak. Tapi kalau yang berkata itu adalah Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia wajib kebenaran. Kalau benar datang daripada dia. Itu dapat gelaran as-siddiq tu. Jadi kita pun nak pergi situlah kalau bolehnya. Percayakan Nabi gitu, percaya meruk. Kalau betul-betul dari Nabi je. Tak kira otak kita dah nak bakar ni. Dia nak pergi otak kita. Biar betul ke tak ni? Tak ada. Tambah. Kita percaya meruk. Kita percaya meruk pada orang yang terpercaya. Sebab tu orang dulu-dulu dalam berguru, senang orang kita dulu ni. Kalau ulama' mana, ulama' yang benar, untuk guru hak betul, memang akhlak yang mulia, khabar mana pun, kalau masalah fiqh, mereka tak banyak tanya dah. Dia percaya. Sebab tu guru kita. Orang yang baik, memang tak ada masalah akhlak lah kata. Jelas betul dia tu. Tak ada muskil langsung. Tu orang dulu. Mudah orang dulu belajar. Dia tak banyak soal-soal. Tok Guru, tapi masalah akidah sebab wajib ada dalil. Tok Guru ajar balik dalil tu kena-kena. Biar ada, biar lepas semua. Wajib ada dalil kalau bab tauhid. Tapi bab akidah tak apa. Bab fiqh tak apa, ikut je. Bakal mazhab mana pun ikut Tok Guru khabar gitu buat gitu. Ikut je. Tak apa banyak sangat sebab mereka percaya pada guru mereka. Sebab mereka kenal lah guru mereka. Kalau tak kenal tak boleh percaya. Kan kena kecek kan, bahaya pula kita. Tu kena kenal betul. Lepas tu kita pun perlu mengenali guru kita orangnya macam mana. Kalau kaki lebong jangan. Dia bimbang kita pun kena lebong nanti. Okey. Tu faham boleh. Jadi sini nak khabar apa? Orang dulu beriman ada proses ada kajian dan penelitian. Bukan dia ikut-ikut orang. Dia fikir sendiri, bukan warisan. Jadi kita ni, Malaysia ni khususnya kita orang Melayu ni, Islam kita ni banyaknya Islam warisan. Jadi berijtihadlah Imam As-Sanusi. Imam Sanusi dan kitabnya Matan Ummul Barahin, dia berijtihad. Wajib bagi orang macam kita ni dalam masalah iman mencari balik ilmu tentang ketauhidan, tentang keimanan, tentang Tuhan, tentang Nabi dan sebagainya. Kemudian bila dah puas hati, wajib kembali mengucap 2 kalimah syahadah dengan maksud menerima Islam sebagai pilihan kita sendiri, bukan ikut-ikutan. Beriman kita kepada Allah dan Rasulullah SAW kerana pilihan kita, bukan kerana kita ikut-ikut. Itu kata ijtihad Imam Sanusi. Jangan kita puas hati. Jangan kita ikut je apa yang mak kita khabar, ayah kita khabar, tok kita khabar. Tak. Kita memang mereka khabar asalnya, tapi kemudian kita fikir, kita renung, kita kaji sampai kita puas hati. Betul lah. Betul bahawa Allah lah pemilik segala-galanya. Dialah segala-galanya. Bahawa betul lah Rasulullah SAW itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Kena cari. Maka kena cari ilmu. Cari ilmu biar puas hati ke tempat ni. Cari, menilai, menilik. Kena menilik. Jangan sekadar ikut-ikut orang. Jadi bahaya. Apatah lagi zaman kita ni, zaman fitnah. Banyak sangat fitnah sedang berlega mengatasi sekarang ni. Dan ramai kita tanpa kaji selidik terus buat keputusan dengan mudah-mudah. Cukuplah berita-berita yang banyak kat WhatsApp, kat Facebook, berbagai-bagai hal lah. Kita kadang-kadang ramainya cepat membuat hukum, buat hujah tanpa kita memahami sebenarnya. Kebenaran lagi ni macam-macam orang boleh tipu sekarang ni. Yalah, biar bagi bukti. Kadang bukti pun bukti tipu zaman sekarang ni. Maka hati-hati dalam hal ini. Apatah lagi berkaitan dengan masalah keimanan kita. Okay? Hati-hati sungguh-sungguhlah. Fitnah sedang berleluasa zaman sekarang ni. Surat 8. Dengan keimanan kepada Rasul tanpa ragu, membawa mereka mengimani segala rukun iman yang lain dengan yakin. Bila dah puas hati dengan Nabi, maka tentang malaikat, tentang kitab, tentang qada dan qadar, tentang syurga neraka akhirat,
maka dengan mudah kita terima sebab kita dah puas hati dengan Nabi. Dah ni hak siapa ya mari mana ni? Hak Nabi ke apa? Confirm dari Nabi, confirm dalam Quran ada, dalam hadis yang sahih, mutawatir lagi. Confirm je kan? Tapi kalau dalam hadis yang ahad, hadis yang ada banyak kursi dan sebagainya, perlu kita merujuk pada ulama lah dalam hal itu. Okey. Kalau confirm je kan? Tapi apakah maksud sebenarnya begitu? Confirm ayat Quran ni. Betul dah ayat Quran memang ada, tapi betul tak kalau kita faham gitu tu? Tu kena check balik tu. Lepas tu kena balik pada ulama juga nak tambah. Sebab kadang kita faham tak sebagaimana hak sepatutnya kita faham. Kita faham atas zahirnya sahaja. Sedangkan di sana ada huraiannya. Apatah lagi dalam Quran ni banyak ayat-ayat mutasyabihat dia panggil. Ayat-ayat yang apa? Yang kabur maknanya, tak boleh difahami secara zahir. Ada yang contohnya ayat tentang ada tangan, tentang wajah dan sebagainya lah. Itu kena faham boleh. Begitu kat hadis turun dari langit sebagainya. Maka tu kena halusi balik. Bagaimana perbincangan ulama yang hak di dalam hal tersebut. Tak boleh kita pegang sebiji maksudnya begitu. Para sahabat mereka memegang pada ayatnya begitu, tapi mereka tak pegang pada maksud. Mereka serah maksud pada Tuhan. Tanpa mereka menetapkan maksud tangan tu adalah tangan ke kita, tidak. Wajah tu macam wajah ke kita, tidak. Itu sahabat buat. Kena faham bab tu kan. Akan mereka menolak seorang rasul itu berdusta, tiada amanah dan tiada bijaksana dan menyembunyikan ilmu. Akal yang waras mengatakan mustahil. Mustahil rasul yang benar, orang yang benar itu bercakap dusta. Mustahil juga mereka tidak amanah. Mustahil juga mereka tidak bijak. Dan mustahil juga mereka menyembunyikan kebenaran ataupun ilmu itu. Maka beriman kepada sifat wajib bagi Rasul disimpulkan kepada 4 perkara, iaitu siddiq, benar, amanah, dipercayai, fatonah, bijaksana, tabligh, menyampaikan. Dan 4 yang mustahil, lawannya 4 yang mustahil: dusta, khianat, bodoh, dan menyembunyikan. Dan satu sifat yang harus bagi Rasul, apa? Bersifat sebagaimana manusia biasa, yakni makan, minum, tidur, syahwat dan sebagainya. Itu hanya harus. Itu kan faham molek. Sebab tu kena kenal molek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah buku sirah baca. Saya mencadangkan baca buku sirah yang dikarang oleh arwah dah ulama India ke Pakistan. Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi nama dia. Tajuk kita tak ingat, tapi Rasulullah SAW gitulah. Kepribadian Rasulullah SAW. Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Kitab lama dah. Tapi katanya ada cetakan versi baru dah. Dulu dicetak oleh perpustakaan yang Singapura, Perpustakaan Nasional. Tak silapnya kemudian tu syarikat tu tukar jadi Perpustakaan Islamiah. Sekarang ni wallahu alam tak tahu. Tapi memang dia tak cerita fakta. Dia cerita Nabi tapi fakta dia olahkan macam betul Norway gitu. Sedaplah bacanya. Dan ditulis dengan perasaan jiwa dia. Ditulis dengan perasaan rindu dan cintanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu jejuklah kata, jejuk molek pada saya lah. Kalau cari fakta, carilah buku-buku lain. Macam sekarang ni pun bagusnya kita ada pameran artifak Nabi kita Muhammad SAW di TTC. Pakai dia tengok, ambil barakah padanya. Berkat ni ambil berkat katanya. Hak barang hak betul hak Nabi akan ada keberkatannya. Tapi rasanya ada juga hak apa panggil hak replika tu. Sedua ada lah. Kalau rambut dengan janggut Nabi nak tahu ia kedok suluk. Ambil lampu suluk. Kalau betul rambut Nabi, janggut Nabi mesti tidak ada bayang. Kalau ada bayang tu wallahu alam. Salah hanger ke kau ni tak tahu lah. Sebab saya masa pameran di Masjid Shah Alam Selangor, saya pergi memang kena suluk. Ada dua tu antara rambut dengan janggut saya tak ingat mana salah satu daripadanya memang tak ada bayang. Hak lagi ada bayang. Hak ada bayang tak tahu nak kata, tapi hak tak ada bayang tu kita yakin lah sungguh. Hak ada bayang tu mungkin apa cara kita ambil kena ke kuala tu wallahu alam. Ada lagu malah kata malah tuduh orang apa. Ya.
Dan kalau ada hak tutup-tutup tu cari ada lubang dia kat mana. Sebab kat lubang tu maknanya boleh hidu bau wangi. Cari dia ada hak atas hak bawah. Hak bawah budak-budak. Lubang atas hak tu ni atas sikit. Ada lubang di kiri kanan, cari je. Boleh hidu bau wangi. Barang artifak tersebut. Atas rezeki masing-masing kan. Kalau ada rezeki kadang-kadang dia buka, dia ambil untuk kita boleh pegang. Katanya kelambu Kaabah dan sebagainya. Dia bagi ruang untuk kita pegang. Tongkat Nabi dan sebagainya. Kalau ada dapat rezeki lah setuh kata. Tapi tak tahu masa bila. Orang hak malam pertama kita beruntung lah sebab dia bagi. Dia bagi ambil barakah dengan antaranya dengan kelambu makam Nabi tu. Boleh buat selimut pak. Rezeki orang bagi malam tu lah. Tak tahu lah rezeki orang lain tak boleh. Okey. Kita sambung ke surat terusnya, ke surat 9 di bawah tajuk Nur. Di dalam Al-Quran terdapat sebutan Nur. Banyak kalimah Nur dalam Al-Quran dengan makna cahaya. Ada dengan makna cahaya yang merujuk pada Tuhan. Macam ayat Allah Nurus samawati wal ard, surah An-Nur tu kan. Allah adalah cahaya pada langit dan bumi. Ada ayat yang berkaitan Nur tu berkaitan dengan Quran. Ada berkaitan dengan Islam dan sebagainya. Dan ada ayat yang berkaitan dengan Nabi. Ini ayatnya yang kita nak baca ni. Antara ayatnya adalah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Surah Al-Maidah ayat 15. Maknanya asalnya tuju pada orang Yahudi dan Nasara. Tegur balik bahawa banyak rasul ni diutus, antaranya membenarkan apa yang terkandung dalam kitab mereka, dan ada juga yang dibiarkannya. Membenarkan, membetulkan kesilapan-kesilapan mereka, dan ada yang dibiarkan. Dibiarkan mana benda betul lah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu nur, minallahi nur, telah datang kepada kamu dari Allah akan cahaya dan kitab yang menerangkan. Dalam tafsir Al-Jalalain, ini kitab tafsir muktabar, Imam As-Suyuti rahimahullahu taala menyatakan makna nur itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna apa? Kalau terjemah dengan faham tadi, dengan maksud telah datang kepada kamu Rasulullah SAW dan kitab yang menerangkan. Berdasarkan tafsir Al-Jalalain. Dalam tafsir Al-Qurtubi dinyatakan begini, telah datang kepada kamu nur dari Allah, iaitu cahaya, dikatakan Islam, dan dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Jazaz, dan kitab itu dikatakan Al-Quran. Mana dalam tafsir Al-Qurtubi dia bagi dua versi, dua ijtihad, dua pandangan. Satu, nur itu merujuk kepada Islam, dan satu lagi nur itu merujuk pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan telah datang kepada kamu wahai ahli Taurat dan Injil nur dari Allah, yakni nur itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya dicerahkan kebenaran, dizahirkan Islam, dan dihapuskan kesyirikan. Jadi nur itu merujuk pada Nabi. Dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini dinyatakan telah datang kepada kamu nur dari Allah dan kitab yang nyata. Allah Ta'ala memberi khabar berkenaan dengan dirinya sendiri bahawa dia mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bimbingan hidayah dan agama yang hak kepada semua ahli bumi. Dan ada tiga tafsir lain lagi yang saya cari juga menunjukkan nur itu merujuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak silapnya tafsir Baidawi, tafsir Tabari, ada dah. Apa dua lagi?
Ada lagi 3 tafsir lain yang juga tafsir muktabar, tafsir merujukan ulama-ulama yang menguraikan bahawa nur itu adalah guna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama telah berijtihad untuk membezakan kalimah nur dalam Quran itu. Jadi ada yang disebut sebagai nurullah, merujuk kepada ayat Allahu nurus samawati wal ard, nur Allah jadinya. Jadi nurullah istilahnya. Ada yang boleh menyebutkan Quran jadi nurul Quran. Menyebut dalam Islam datangnya kalimah nurul Islam. Dan yang merujuk pada Nabi kita Muhammad SAW datanglah kalimah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal usul kalimah itu. Ada nasnya di dalam Al-Quran. Bagaimana perbincangan tentangnya itu? Kalau nak tahu lebih, bacalah. Dalam internet ada. Yang paling baik yang ditulis oleh arwah Profesor Allahyarham Profesor apa? Osman Muhammadi. Dan adalah baru ni baru masuk dalam Facebook balik, ada orang yang dah setujulah dengan kalimah Nur Muhammad ni. Khususnya dalam Nazam panggil. Nazam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Asbi Rabbi Jallallah tu. Asbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kalau orang ngapa zikir munajat kan ada kalimah tu. Itu sebenarnya nazam yang dibaca oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di situ ada kalimah Nur Muhammad. Jadi ada orang ni tidak mahu terima kalimah tu, dia pun tukar jadi Nabi Muhammad. Dibaca situ. Jadi sekarang ni nak beritahunya kalimah Nur Muhammad tu ada nasnya daripada Al-Quran. Berpandukan nas ayat yang ada depan kita ni lah timbulnya istilah Nur Muhammad itu. Okey. Dah setuju tak ada masalah. Benda khilaf. Ni 4 khilaf dalam masalah orang kata ilmu sufi lah. Orang tasawuf ini khilaf padanya. Tapi memahaminya itu lebih baik. Memahaminya lebih baik. Tak setuju tak ada masalah, tapi hormatilah pandangan ulama dalam hal ini. Khususnya tadilah yang kata tu siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang masyhur akan kelebihan dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rasa hebat sangat nak kata tak betul kau, terserahlah. Saya tak wani kata. Sebab saya siapa? Nak lawan kata ulama yang besar yang diiktiraf satu dunia akan kebenarannya. Jadi kita tak cukup ilmu lah. Saya ambil sifat saya tak cukup ilmu nak kata tak cukup. Bahkan lagi bila ada nah macam ni kita boleh terima lah. Cuma huraian macam lain lebih detail lagi tu, tu cerita kemudian lah, cerita lain pula. Tak perlulah kita nak halus sifat tu. Sebab kita ni orang awam je, nak belajar lalu je biar faham. Okey. Tak mahu kita pergi melarut dalam hal itu. Tapi kalau nak cari ya. Baca-bacalah sendiri, tapi lepas tu rasa tak puas hati mari jumpa saya boleh ya, kita bincang. Kita bincang khusus lah kata. Kita bincang khusus. Sambung ke Ustaz 10. Alam tanpa manusia adalah mati. Maksud dia apa? Kalau alam tu tak ada orang menghuninya, maka matilah alam tu. Tak hidup. Macam di padang pasir, kurang manusia. Tapi bila manusia dah mula hidup di padang pasir, sungguh duduk macam di Abu Dhabi, di mana lagi? Di kota kan, Abu Dhabi kota. Mana ni? Bandar Abu Dhabi, Doha. Kan maju molek kan sebab manusia dah mula hidup sungguh di padang pasir tu. Dan ni pun di negara China pun pada pasir dia pun dah orang tanam sungguh-sungguh, pokok banyak tu. Okey. Tapi asalnya kalau tak ada orang memang mati. Tanah yang subur pun orang kata di Malaysia ni. Kalau tak ada orang usahakan, banyak tanah kebun kan, tanah padi tu, akhirnya apa? Mati gitu juga kan, kosong tu kan. Manusia tanpa roh adalah mati. Ini mudah faham. Tak ada roh matilah manusia. Dan roh pula tanpa rasul, tanpa pertalian dengan rasul, tanpa petunjuk para rasul, juga adalah mati. Jadi masuk di sini sebab apa ni? Nak khabar ni. Walaupun alam kita ni, alam sekarang ni lah tempat kita duduk di Malaysia macam ni. Tanahnya subur tapi banyak kerosakan berlaku padanya. Kenapa? Sebab manusia yang ada di dalamnya itu mati. Doktor manusia lagi. Dah mati macam mana? Roh dia ada. Ramai lagi hak bernyawa. Sebab apa? Sebab rohnya mati. Itu berlaku kerosakan tu. Kalau korang kabarkan, telah zahirlah kerosakan pada muka bumi antara tangan-tangan manusia. Sebab apa? Sebab apa manusia merosakkan alam? Sebab manusia itu mati.
Walaupun bernyawa tapi rohnya mati. Sebab apa rohnya mati? Sebab rohnya tidak bertali dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mendapat cahaya, tak mendapat orang kata limpahan rohaniah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber cahaya kerahmatan bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu ya Muhammad melainkan untuk kerahmatan sekalian alam. Okay. Sebab itulah kena dapat cahaya kerahmatan dari Nabi tu, baru tenang bahagia balik alam ini. Sebab tu kena manusia tu, jiwa-jiwa manusia, roh-roh manusia tu mesti mendapatkan balik cahaya kerahmatan itu. Maka barulah manusia akan jadi orang yang hidup. Maka barulah dia akan memakmurkan alam ini. Okey. Macam zaman-zaman kegemilangan Islam dulu lah, 700 tahun dulu. Baik di Andalusia, baik di apa? Kerajaan Fatimiyah, kerajaan Utsmaniyah, Abbasiyah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada cahaya kerahmatan dalam jiwa mereka. Tanpa Rasulullah SAW, roh dan alam ini dalam kegelapan dari cahaya Allah. Mana kalau sebab yang menerima cahaya itu Rasulullah. Maka kalau tidak ada Rasulullah, maka dalam kegelapan lah. Tidak ada kerahmatan lah pada alam ini. Maka kemusnahan lah yang ada. Okay. Baginda adalah penghubung antara alam ketuhanan dan alam manusia. Perantaraan wahyu tadi turunnya ke baginda. Wahyu daripada Allah, alam ketuhanan istilahnya. Alam tu dalam bracket ya. Jangan faham alam gini ya. Alam manusia kita lah. Ini jelas ada bracket lah. Jadi penghubung ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi wahyu yang disampaikan oleh Allah Taala kepada baginda. Baginda adalah pintu bagi para perindu ilahi. Jadi kalau rindu ke Nabi, pintunya mana? Rindu ke Tuhan macam mana? Pintunya pada Nabi. Apa dalil rindu ke Tuhan ni? Sebab orang beriman tu cinta pada Allah. Maka bila mencintai mesti dia merindui. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta pada Allah, ikutilah aku. Masuk ke pintu Nabi yang maksud dia. Itu maksud dia. Memasuki pintu yang lain pada baginda adalah sesat. Jadi kalau masuk ke pintu lain jadi sesat. Ada pintu lain ke? Ada. Masalahnya ada. Pintu mana? Kan Tuhan apa sebutkan wahdainahun najdain. Kalau tunjuk dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan kefasikan. Jalan kebenaran jalan para rasul. Jalan Nabi kita Muhammad SAW. Jalan hak terbetul mana? Itu jalan iblis. Bahkan dalam masalah agama pun iblis boleh hajar kita. Sebab iblis pun asalnya Muslim. Iblis pun asalnya ahli ibadah. Iblis pun asalnya seorang ulama. Iblis pun asalnya bahkan sekarang masih lagi ahli tauhid. Dalilnya mana? Bila dia nak menyesatkan umat manusia, Bani Adam, dia memohon kepada Allah. Memohon kepada Allah tu maknanya dia kata yang berkuasa hanya Allah, dia tak ada kuasa. Dan Allah mengizinkannya. Kecuali kata Allah Taala. Kecuali siapa? Iblis boleh sesatkan semua orang kecuali. Kecuali siapa? Kecuali orang yang ikhlas. Orang ikhlas tu orang mana? Surah Al-Ikhlas adalah Qul huwallahu ahad. Ini orang yang bertauhid. Orang yang benar mengesahkan Allah. Orang yang benar meletakkan kuasanya sepenuhnya adalah pada Allah. Bukan sekadar tahu, tapi memang dia yakin begitu dan merasa dirinya tidak ada kuasa apa-apa. Maka itulah orang yang akan terpelihara daripada tipu daya iblis. Jadi kita kena hati-hati dalam kita menuju Tuhan ni. Kita masuk kok pintu mana sebenarnya? Kok pintu Nabi ke kok pintu iblis? Dah nak tahu kan kita masuk ke pintu Nabi ke pintu iblis? Samanya nampak mayang-mayang belaka juga. Kalau ikut jalan orang kafir tu jelas lah kan. Bukan Islam tu jelas dah lah tu jalan iblis. Tapi yang ni hak kita semayang ni pun hak jadi semayang pun boleh kena tipu juga lagi ke iblis. Hak semayang bang, hak Islam lah pun boleh kena kecek lagi. Sebab itulah berlaku perbalahan sesama orang Islam. Sebab ada segelintir mereka, segolongan yang tertipu oleh iblis tadi. Dan nak kenal kat mana? Nak kenalnya, tengok molek. Siapa dia yang betul-betul mewarisi kehidupan Nabi. Betul disebut batu kena faham. Warisan Nabi ada 3.
Bukan ada dua kan, warisan Nabi ada tiga. Yang ni apa? Ilmu, amal dan akhlak. Maka ilmu semua orang boleh cari ilmu. Orang kafir pun ramai ada ilmu alim bab Quran. Amal pun boleh tipu. Orang munafik lebih hebat pada orang Islam, orang beriman dalam masalah beramal. Nabi pun sebut orang apa? Apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa lepas zaman Nabi tu golongan dia istilahnya Khawarij. Mayang paitang dai-dai. Baca Quran hebat, anyuk baca Quran, tapi Nabi kata baca Quran tak lepas daripada halqum. Hebat mereka ibadahnya. Tapi Khawarij, munafik. Jadi hak mana hak boleh beza? Akhlak. Itu boleh beza. Batas ilmu belum tentu benar. Ramai orang tealis alim kamai gitu. Menghafal Quran ada, menghafal kitab. Tafsir Quran pun apa? Dah lah Quran tu dia apa? Tafsir Quran pun berpuluh-puluh berutih-utih hok yang ngapanya. Hadis Nabi pun ribu-ribu dia ngapa. Kamu kata ke orang, saya kata tak lewat Quran pun tak ngapa kan kita sendiri. Dari segi ilmu kau habis out kita balik awal. Di situ. Situlah kita kena cek balik akhlak kita sebenarnya. Nak tahu kita betul tak betul, mesti betul akhlak kita sebagaimana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nilaiannya. Kita semayang dah, akhlak kita macam mana? Kita puasa dah, akhlak kita macam mana? Kita keluar zakat dah, akhlak kita macam mana? Kita pergi haji dah, umrah dah, akhlak kita macam mana? Kalau akhlak kita masih lagi macam akhlak orang kafir, wa na'udzubillah. Berbalah sama sendiri, akhlak orang beriman kau, akhlak orang kafir. Tanya diri sendiri, jawab sendirilah. Betul, tu kunci dia, di situ tempatnya. Okey. Sebab terpedaya. Jadi macam tu. Memang orang kafir ni, kalau orang talis, memang mereka mengagendakan kaedah-kaedah untuk menyesatkan kita dengan mereka melahirkan apa orang talis yang menyamar sebagai ulama kita. Antaranya yang datang ke Indonesia, nama betul dia Christian Snock Hazakronji. Dia menyamar sebagai nama Syekh Abdul Ghaffar, mengajar orang Islam di Aceh. Ulama sufi lagi dia berlakon sebagai dirinya. Tapi dia melagu-lagukan umat Islam. Dia ajar fahaman yang salah, fahaman yang liberal, yang modernisme, yang sekular dan sebagainya. Itu yang dia ajar. Maka berpecahlah umat kerana tindakan dia seorang. Di balik Timur Tengah pun ada seorang, saya tak ingat nama apa, Hamfer apa nama dia. Nama betul dia, nama sama orang dia apa saya tak ingat. Dan memang kata, memang hebat orang ni ilmunya. Dari segi ilmu kan memang hebat. Dari amal pun memang hebat. Akhlak pun, akhlak zahir boleh dia hebat juga, dia berlaku. Tapi akhlak batin dia tak ada. Akhlak batin tak ada. Akhlak pun bahaya lagi. Akhlak zahir dengan akhlak batin. Jangan menilai orang pada akhlak akhlak zahir semata-mata, tengok akhlak batin macam mana. Akhlak batin. Tu memang susah nak tengok lah. Tapi gitulah. Sebab kalau akhlak zahir boleh test. Orang pelakon baik ni boleh test. Sebab dia kata akhlak pun masih tak sempurna juga. Macam kita sama budak-budak jalan depan orang tua kan duduk molek beradak molek molek dah molek apa ada zahirnya, tapi dalam hati kau dalam hati duk marah kau orang tua ada, tapi tunduk pada orang tua. Kau dalam hati tu hak pentingnya. Tapi benda tu kalau orang berlakon ada cara nak pecah bur dia macam mana. Teh kata. Macam orang berlakon sabar. Boleh teh kata. Boleh teh. Kata dia banyak-banyak tengok merah merang dak muka. Merah merang muka tak sabar jadi. Yang ngaku sabar kita teh lalu. Kata macam-macam raja rimba kata dia tengok. Tengok air muka dia kalau muka merah ke merah tu tak sabar lah tu maknanya. Orang sabarnya senyum daripada awal kata. Itu contohnya. Cahaya kerahmatan baginda tetap kekal merahmati alam walaupun jasad baginda tiada lagi di bumi ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tetapi kalau wafat utuh dah, maka tidak ada kerahmatan pada alam ini. Tapi kenapa masih ada kerahmatan? Karena cahaya itu masih ada. Ada macam mana? Diwarisi. Pertamanya oleh keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam, keturunan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ini golongan ahlul bait. Sebab tu berakhlaklah kita dengan mereka dengan sewajarnya.
Kalau ada kesilapan di kalangan mereka, maka kita serahkanlah kepada kalangan mereka sendiri untuk membetulkannya. Jangan kita buat jaja ngata. Mulut kita buat cerita mulut pada orang. Jangan menambah keaiban kesilapan mereka tadi. Kita kena hormati mereka sebab mereka keturunan Nabi. Hormat mereka sebab hormatkan Nabi. Kalau takkan Nabi kita tak hormat dah, tapi sebab kenal Nabi kita hormat. Itu adab, jaga adab dengan Nabi ya. Dan yang keduanya diwarisi oleh keturunan rohaniah Nabi. Siapa dia? Para ulama yang hak. Ulama yang hak mana? Yang mewarisi 3 perkara tadilah. Ilmu, amal dan akhlak Nabi zahir dan batin. Itulah ulama yang sebenarnya pewaris Nabi. Kalau lain daripada tu bukan masalah kita. Okey. Maklumat tentang alam roh tetap tersimpan pada roh bagaikan chip komputer. Mana cerita-cerita lama kita di alam arwah dahulu, alam dalam kandungan ibu dulu, bukan hilang masih ada. Ada macam pada roh kita bagaikan chip komputer ataupun mungkin sebenarnya maklumat tu masih ada dalam tangan sulbi kita semuanya. Chip dia dalam sulbi kita. Ia hanya dapat dibuka dengan kod mengucap 2 kalimah syahadah. Kuncinya mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi tak padang. Mesti disusuli dengan, tadi buka pintu baru, mesti disusuli dengan mentaati perintah dan ajaran Rasul. Baru terbuka rahsia tu bila kita beramal. Kita mengucap 2 kalimah syahadah, kita masuk Islam kata. Kemudian tapi kalau tidak ikut amalan Nabi, maka masih tak terbuka jugalah rahsia itu. Tapi kalau dah mengucap, maka kita ikut jejak langkah Nabi satu persatu. Baik pada sudut ilmunya, amalnya dan akhlaknya. Itu maksudnya. Bukan kadang ikut ilmu dan amal Nabi. Sebab Nabi dah ajar kita sembahyang saja. Nabi ajar kita sembahyang supaya mencapai maksud sembahyang. Apa maksud sembahyang? Mesti sembahyang itu membawa kita tercegah pada fahsyat dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu maksud sembahyang. Sebab apa tercegah pada fahsyat dan munkar? Sebab terhilang daripada kita kesombongan. Cabut kesombongan, kelebihan dari hati kita dengan kita sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang tapi tak tercabut kesombongan hati kita, maka sembahyang kita tak capai maksudnya. Mana dia sembahyang? Setiap ilmu yang benar, dia akan membuahkan amal. Amal yang benar akan membuahkan akhlak. Akhlak yang benar mesti melahirkan kasih sayang, melahirkan rahmatan lil alamin. Itu baru betul. Mana ada kasih sayang, ada kedamaian, kecintaan sesama insan dan sebagainya. Bukan melahirkan perbalahan. Itulah kalau betul sembahyang yang mencapai maksud, mesti akhlak kita molek. Tak balah kita dengar orang. Kan dalam sembahyang beri salam dah kan. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, mana pun. Selamat saudaraku sebelah kanan aku. Selamat saudaraku sebelah kiri aku. Dari apa? Dari fikiran jahatku, dari pandangan jahatku, dari pendengaran jahatku, dari kejahatan lidahku, dari kejahatan perasaanku, dari kejahatan sangkaan hatiku, dari kejahatan tanganku, dari kejahatan kakiku. Itu salam tu. Yang kita sujud kenapa? Sujud tu merendah diri di hadapan Allah. Menghina diri di hadapan Allah. Maka kalau kita benar sembahyang dengan sebenar maksudnya, mencapai maksudnya, nescaya kita jadi orang yang merendah diri. Orang yang kita tak sombong tu lah. Kalau masih sombong, maknanya kita tak ambil lagi hak bahagian akhlak tu. Kita hanya ikut Nabi hak bahagian ilmu dan amal, tapi akhlak tak ikut lagi. Sebab tu berlaku kepincangan. Tu maksud dia. Baru sempurna dapat tu, dan akan terbukalah rahsia lepas tu. Bila ada akhlak tadi, akan buka balik cerita-cerita lama tu. Puan akan buka balik. Hak buka balik tu, ni jadi para wali dah ni. Hak dapat akhlak tu, itulah orang kata minimal. Hak kita naknya, hak wajib fardu ain pada kita ni. Apabila mereka menerima dengan ikhlas bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, maka nur kerahmatan akan melimpah dalam jiwa dan membimbing mereka kepada Allah. Bila dah terima dengan penuh hati, dengan penuh keikhlasan, dengan adab yang benar pada Nabi dan kepada pewaris Nabi
Sebab apa kena pada Nabi, kena umat berhadap juga? Sebab mereka dikasihi Nabi. Jadi kalau kita buat ngasa dok beradab dengan orang yang Nabi kasih, kita bimbang dengan asbab tersebut, Nabi pun tak kasih kita. Wa na'udzubillah. Kalau Nabi tak kasih kita, wa na'udzubillah, Allah Taala tak kasihlah kita. Tu kena faham boleh. Sebab tu kena beradab dengan betul. Maka barulah terlimpah nur kerahmatan itu. Maka terbukalah hijab-hijab hati kita satu persatu nanti. Hijab nombor satu dah, hijab yang sangat kita kehendaki. Ada apa? Terbuka hijab kita melihat betapa aibnya kita, betapa banyaknya dosa kita, betapa kita ni hamba yang sangat hina, betapa kita ni hamba yang sangat fakir, sangat berhajat kepada Allah. Sebab kita ni hamba yang terlalu lemah. Fakir, hina, lemah. Itulah kita. Itu hijab yang kita nak Tuhan buka sangat-sangat. Bukan hijab alam lain. Bukan alam jin, alam malaikat, alam roh. Kalau Tuhan buka rezeki, Tuhan tak buka sudahlah. Nak sangat Tuhan buka, kita kenal diri kita yang hina, yang fakir, yang dhaif tadi. Fakir, hina, dhaif. Cukup Tuhan buka hak tu. Maka kita akan kembali menjadi hamba-Nya yang sebenarnya. Sebab hamba itu apa? Sifat hamba apa? Fakir, hina, dhaif. Bukan tahu, tapi berakhlak, bersifat dengan sifat tersebut. Sekadar tahu, tak lepas lagi hamba. Driver, kita ni driver, bawa kereta bos. Tapi bila bos tak ada, kita bawa kereta balik kampung, kita buat ke kereta kita. Driver ke bos? Bos tahu macam mana, baru dia bos kan. Tu maksud dia. Jadi kita ni driver, biarlah driver. Bawa balik kampung bawa kereta bos pun, kampung kau orang ni kereta bos aku driver je. Tapi bos aku yang kebakar kereta ni. Dah kereta aku ni. Nak aku mudah-mudah pinjam kat orang tak boleh lah. Nak beli pun nak pinjam boleh kata. Kena aku ada sekali ataupun kena jaga molek lah, bukan kita, bukan kita aku. Hak Allah. Tak ada lah. Barang kita ada bukan hak kita, hak Allah Taala. Mana ada hak kita? Tidak ada satu pun hak kita. Okay? Semakin bersih seseorang itu dalam amalannya, maka semakin melimpah nur pada jiwanya. Semakin bersih, semakin comel ibadahnya, semakin ikhlas di dalam beramal, maka semakinlah bercahaya dirinya. Kekuatan nur yang melimpah akan dapat membuka kembali cik maklumat alam roh, sehingga mereka akan terkasyaf kembali di alam roh. Bahkan segala pandangan dan perjanjian di alam roh dahulu akan terbuka. Maka mengenal mereka akan hakikat diri mereka, hakikat nur dan rahsia ilahi secara kasyaf. Ini para wali dah ni ya. Ini cerita para wali. Berapa tahap itulah. Ini permulaan pintu tadi situ kan. Mana permulaannya jadi hamba. Tu je wajib fardu ainnya. Jadi hamba tu, pulang menjadi hamba, itu wajib fardu ain. Dah bukan kau kita hamba dah. Ya, kita hamba dah. Orang kafir pun hamba Tuhan dah. Tapi kita orang Islam mengakui kita hamba. Orang kafir tak mengaku dia hamba. Itu beza satu. Dah kita hak mengakui hamba ni jadi hamba ke dok lagi. Atas lagaknya. Kita memang hamba dah. Mengucap dah pula, mengakui dah kita hamba. Tapi lagak kita lagak hamba ke lagak tuan? Lagak tu pula kata. Kalau mengaku hamba tapi berlagak macam tuan, tak sampai maksud lagi lah. Jadi sekarang ni nak lagak kita pun lagak hamba. Biarlah hamba perai macam hamba. Hamba dengan hamba boleh berpadah dah. Nak tinggi diri, balah sebab lawan tinggi diri dah. Ke mana tinggi diri kita ni? Apa hak kita ada, tak ada benda. Kita ni penuh dengan kehinaan. Busuk bangga kita ni semuanya. Tapi tu dak balah tu dak naik lawan tocang, lawan cekang. Sebab tu kalau betul jadi hamba, kalau betul bersifat fakir hina dhaif, nescaya hilang kesombongan dari dada kita. Tu faham boleh. Sebab tu nak buangnya, nak buang sombong tu je. Sebab apa nak buang sombong? Sebab selagi mana ada sombong, neraka tempatnya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sebesar biji sawi kesombongan, nerakalah tempatnya. Ada hadis kursi lagi yang sebut sombong itu pakaian Tuhan, lebih kurang maksud dia. Maka barang siapa mengambil pakaianku, nanti aku humbang dalam api neraka. Tu hadis, ayat Quran banyak sebut kan tentang sombong ni. Iblis keluar pada neraka sebab apa? Keluar pada neraka pula. Iblis asalnya ahli syurga.
Kan? Kemudian keluar pada syurga sebab apa? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia sombong. Nak tanya soalan kan. Iblis sombong berapa kali? Berapa kali iblis sombong? Sekali je kan? Sekali sombong keluar pada syurga tu. Dah kita berapa kali sombong ni? Nak kabarnya lagi ada tu, dah bau dah kita kot. Wa na'udzubillah. Kena buang sombong. Yang dia bakar dalam neraka tu bakar sombong tadi lah. Kena masuk neraka kau kejar. Sanggup ke masuk neraka kau sekejap? Kalau sayang sombong maknanya kita nak masuk neraka kau sekejap. Masuk neraka kau sekejap, satu saat 6 bulan namanya. Segengan azab api neraka menggelgok kepala otak kita. Sanggup tanggung ke 6 bulan. Panas dering gini tunjuk lemah tu jemur 6 bulan kau sanggup. Fikir-fikirkanlah sama-sama. Lagi kita sayang sombong kita, lagi tidak selesai kita. Nak pergi ke atas cerita tadi kan terbuka rahsia-rahsia ni, ini martabat para wali. Itu atas anugerah Tuhan bagi rezeki kita ke. Tu cerita para wali dah tu. Masuk tengok ni. Dia kunci di situ. Kita nak selesai jadi hamba je. Sebab bila selesai jadi hamba, Tuhan pun kata, "Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Jadi hamba aku, syurgalah habuanmu. Itu jalan dia. Itulah ilmu kita nak belajar ni. Mungkin kelain kita ni nak buang sombong je. Nak buang sombong je. Itu je. Kata tinggi sangat ilmu ni kat mana? Tinggi lah. Tinggi nak buang sombong je. Tinggi lah. Kau nak buka alam gaib tu kasyah-kasyah, sungguh tinggi. Nak buka rahsia-rahsia tadi, tu memang sungguh tinggi. Tapi kalau kita nak capai sombong ni, ada saya lah. Tak tinggi lah. Nak lepas dah azab api neraka je. Kalau rasa boleh lepas azab api neraka dengan sombong, terserah lah. Sedangkan ayat Quran, hadis Nabi sebut gitu. Tak akan lepas pada azab api neraka kalau ada sombong. Tak akan lepas. Okay. Sebaiknya untuk mencapai hakikat ini, perlukan bimbingan para pembimbing rohani, mursyid yang benar. Sekurang-kurangnya pembimbing rohani bertaraf murabbi dia panggil. Pembimbing ni, guru ni ada 3. Satunya dipanggil muallim. Muallim ni orang mengajar ilmu. Yang keduanya namanya murabbi, orang yang mendidik, sehingga dia boleh mencapai darjat hamba tadi. Kalau muallim dia cerita je, dia tak nak didik kita mencapai makam murabbi, makam hamba tadi. Dia boleh cerita. Mungkin ni nak jadi hamba, sifat dia kena ada fakih hina dhaif. Itu je dia boleh kabarnya. Kita pun tahu itu situ. Tapi kita takkan sampai fakih hina dhaif sebab ia hanya ditebak ilmu. Ilmu saja tak boleh nak pergi. Dia kena ada bimbingan rohaniah. Dia bimbing roh jiwa kita. Itu panggil murabbi. Sampai martabat mana? Martabat fardhu ain je. Sampai hamba je. Itu murabbi boleh bimbing sampai hamba. Situ ginya. Kemudian mursyid. Mursyid ni baru pihak atas. Daripada murabbi nak jadi para wali, hingga terbuka hijab-hijab rahsia-rahsia asrar-asrar Tuhan lagi. Itu barulah perlu pada mursyid. Itu ceritanya. Dah macam mana sih? Kata Imam Ibn Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, kalau guru muallim sebab ilmu saja, dia panggil apa? Hukumnya sunat aja berguru, sunat. Sebagai kita tempat bertanya sekali-sekali. Ilmu ni buka buku boleh, lamaran ni buka internet boleh, tapi nak ngesah betul tak betul jelah. Kalau jumpa buka hak betul daripada ulama yang muktabar, daripada Imam Ghazali ke Syekh Abdul Qadir Jalani ke siapa-siapa hak muktabar, boleh lah. Tapi dia bimbang ni juga. Zaman sekarang, zaman tipu daya ni, tulis nama Imam Ghazali tapi tulisan tu isi tu hak bukan hak dia. Hak orang lain, cedok tambah dan sebagainya, ataupun huraiannya hak tak serupa macam Imam Ghazali kehendaki. Zaman kita ni, lepas tu perlu ada guru juga. Walaupun sekadar membaca ilmu tu. Tapi kalau nak murabbi, nak memimpin siapa ke capai martabat hamba tadi, hukumnya sunat muakkad. Sunat yang diberatkan. Sebab perjalanan nak jadi hamba ni, tipu daya dia makin banyak lagi.
takut kita terbabah. Tapi kalau orang tu memang orang alim dah, memang ulama-ulama, dia nak mencapai martabat apa kehambaan tu mudah pada dia, sebab dia ada ilmu dah, dia ada panduan dah, tidak babah dah. Tapi kita orang awam ni lah akan terbabah. Sebab dia kata hukumnya sunat muakkad. Sunat muakkad di bawah bimbingan seorang murabi. Dan murabi yang benar ni sepatutnya sebab murabi yang benar ni dia mesti ada guru. Guru pada murabi itulah mursyid. Jadi kalau kita dah sampai ke martabat hamba tadi, nak jadi lebih lagi ke atas, nak jadi mahkam terbuka rahsia-rahsia lagi, maka kata Imam Ibn Khaldun, wajib kita berguru dengan guru mursyid untuk dibuka rahsia-rahsia kita lagi. Jadi untuk selesai urusan fardu ain kita, memadai dengan mana-mana guru murabi. Kita belajar dengan dia sudah mencukupi. Okey. Maknanya kita buat sendiri ya, kita beramal sendiri, kita ambil ilmu dia, kita faham, kita beramal sendiri. Ada masalah kita merujuk pada guru kita tadi, guru murabi. Insya-Allah kita akan sampai pada makam kehambaan tadi. Makam faqih ini dhaif kita akan sampai. Kita akan sampai kepada makam nafsu mutmainnah. Sekurang-kurang ini akan sampai. Kita boleh sampai pada makam sembahyang yang khusyuk. Kita boleh sampai pada makam akhlak Nabi, akhlak hak umum. Bukan akhlak hak halus hak dalam-dalam. Mana kalau persaudaraan kita boleh capai persaudaraan minimum seorang beriman itu apa? Kasih pada saudaranya sebagaimana kasih pada dirinya sendiri. Kita boleh sampai situ. Sebab tu dia tak palah dengan orang, sebab dia sayang diri dia. Dia tak suka orang kata ke dia, maka dia tak kata ke orang. Tu kan dia ni. Dia tak suka orang fitnah dia, maka dia tak fitnah ke orang. Sebab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna, tak sempurna iman kamu kalau kamu tak kasih saudara kamu sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Kita tak suka susah, maka kita tak suka juga menyusahkan orang. Ya, kita tak suka orang buat sekabut kepala otak kita, maka kita tak akan suka buat sekabut kepala otak orang. Itu kan. Ini kita tanya orang soalan buat sekabut otak orang nanti. Maka kita itu doktor tu. Kita tak suka buat kita, maka kita pun akan buat kita orang. Itu sifat dia. Jika sukar memiliki, banyakkanlah selawat dan benar dalam mengamalkan sunnah Nabi. Maka antara jalan paling ampuhnya adalah dengan banyakkan selawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mana-mana selawat sekalipun. Umumnya yang paling baik adalah selawat Ibrahimiyah. Sebab jelas dari Nabi. Pada ulama itu khilaf. Tak salah nak mengamalkannya, ada dibenarkan. Tapi kalau tak setuju tak jadi masalah. Tapi yang paling penting apa? Amal selawat yang kita jeliga. Kita jeliga, kita sebut selawat tu, kita ingat ke Nabi, kasih ke Nabi, rindu ke Nabi. Selawat tu nak bacanya. Kalau baca selawat Ibrahimiyah contohnya, walaupun yang terbaik tapi tak rasa jeliga, kerah ketung rasa. Tetap boleh pahala. Tapi yang paling baik hak jeliga. Hak manusia, carilah. Mungkin kita sebab kita sakit, ada kesakitan. Mungkin masa tu comel je kita ngamalkan selawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha, contohnya kan. Kita baca tu sebab kita sakit, jadi tarik feeling tu tinggi sehingga ingat ke Nabi. Maka mungkin itu yang lebih baik pada masa tu. Kita masa lain pula, ada hajat lain pula, mungkin selawat lain pula comelnya. Selawat tafrijiyah ke, selawat apa selawat fatih al-fatih, selawat fatih ke dan sebagainya lah. Banyak selawat ni. Itu cari yang jeliga dengan kita, yang tu kita amalkan. Dan banyakkan mengamalkan sunnah Nabi. Jadi sekurang-kurangnya orang kata ada sehari ni kita buat sunnah Nabi, hak kita pegang, kita ingat ini sunnah Nabi. Buat dengan ingat. Okey. Ada orang yang pakai jubah dia ingat sunnah Nabi. Okey, tu salah. Kalau saya ya, secara personal sekurang-kurangnya saya buat ni je. Masuk tandas tutup kepala. Kalau ni kita ingat ni sunnah Nabi tutup kepala. Itu tutuplah dengan kain ke, dengan tuala ke, dengan cetong ke. Tu. Ni sunnah Nabi aku buat ni. Hak tu ingat sangat kata. Dia tu sekurang-kurangnya ada sunnah Nabi kita buat dengan sedar. Ni kita pakai baju ni semua tutup aurat, ni sunnah Nabi. Dah ni biar pakai baju Melayu ke, baju kemeja ke, baju t-shirt ke. Orang lain bila menutup aurat itu sunnah Nabi dah. Tapi ramai kita tak sedar. Tak, kita tak letak lapar ini sunnah Nabi. Sekarang ni cari satu amalan yang kita boleh kaitkan dengan sunnah Nabi dan kita jaga amalan tu hari-hari. Ada orang dengan bersugi. Bersugi, dia sugi tu tengok ni sunnah Nabi. Bagus lah bersugi kan.
Tapi ada orang tak boleh nak bersugi. Apa gusi dia sensitif. Bersugi kok darah aja kata. Ada jadi. Masa jenis gusi sensitif ada. Ha? Tapi ada orang lain boleh. Mana-mana je. InsyaAllah dengan keberkatan selawat kita dapat pertolongan Allah daripada kesesatan. Kalau kita betul banyak selawat dengan barakahnya, nanti dapatlah pertolongan Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah sabda Nabi, "Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyara." Barang siapa yang berselawat kepada ke satu selawat, sekali selawat, dan saya Allah berselawat padanya 10 kali selawat. Hadis riwayat Imam Muslim. Mana tadi kita selawat sekali, Tuhan selawat kita 10 kali. 10 selawat Tuhan itulah kerahmatan pada kita. Ada versi lain hadis ni. Lepas Rasulullah sebut gini, sahabat pun tanya, "Ya Rasulullah, kalau berselawat selawat main-main macam mana?" Rasulullah kata, "Pak aku sebut tu selawat main-main tu. Pak 10 kerahmatan tadi tu selawat main-main. Dah kalau sungguh mana? Sungguh aku pun tak tahu nak kata." Ada versi lain hadis lah dia kata gitu. Sambungan dia pada hadis ni. Maknanya dia selawat, kita selawat 10, kita selawat sekali Tuhan balas 10 selawat tu, itu selawat main-main. Sambil-sambil lewa je, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Katanya. Dapat 10 selawat kita. Hak kita sungguh, hak kita jeliga, hak kita air mata, Nabi kata aku pun tak tahu banyak mana Tuhan. Subhanallah. Maka amalkanlah selawat ni. Ada versi baru jumpa baru ni dalam internet. Saya tak ingat molek matang ni. Ada katanya. Kalau benar begitu, banyak pahala dia. Maknanya satu ulama kata, kalau ibadah lain ni main-main, masalah dah. Tapi kalau selawat main-main pun tetap makbul. Betul lah kita ada masalah benda pun selawat sebagai asbabnya untuk kesembuhan. Kata kita sakit, banyakkan selawat dengan niat untuk kesembuhan. Kita rasa kita ni banyak kotor. Banyak dosa kita. Banyakkan selawat dengan niat untuk kita bertaubat, untuk kebersihan pun boleh. Nak pagar rumah pun selawat, nak pagar kereta pun selawat. Macam-macam lah boleh pakai. Untuk urusan dunia pun boleh. Biarpun urusan dunia tetap dapat pahalanya, ada ganjarannya. Sebab ingat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam selawat pula pun kita faham yang berselawat pada Nabi itu siapa dia? Allah Taala sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Macam mana selawat Tuhan sebenar kita tak tahu. Sebab tu kita selawat kita baca apa? Kita baca apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berselawatlah kamu ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Tuhan selawat. Sebab kita tak tahu selawat yang sebenarnya pada Rasulullah sepatutnya macam mana. Tu maksudnya. Ya. Jadi apa? Manja. Dia macam selawat mana jadi manja macam mana? Ini lembut hati. Manja ingatkan Nabi ke? Dia ingatkan Nabi bagus lah. Waktu anaknya bila kita kasih ke Nabi, barulah Nabi kasih kita. Bila Nabi kasih kita, barulah Tuhan kasih kita. Buntungnya. Tak, betul tak? Boleh tak kita kan kalau kita nak kasih ke orang, boleh tak kalau kita nak orang kasih kita, boleh tak orang tu kasih kita kalau kita tak kasih ke dia? Tak jadi ya. Macam kata bercerita bertepuk sebelah tangan lagi tak bunyi ni. Berkasih sebelah tangan dah jadi. Tapi untuk orang mula mengasihi kita, kita kena kasih ke orang dulu. Kita belajar mengasihi Nabi dengan berselawat. Bila kita selawat itu, kita sudah menzahirkan kasih kita pada Nabi. Maka moga-moga dengannya satu hari Rasulullah pun membalas kasihnya pada kita. Pada saat itu kita nak orang yang paling beruntung. Sebab bila Nabi kasih pada kita, nescaya disudah kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Maka beruntunglah kita pada saat itu. Dan akan terzahirlah kebenarannya itu. Kalau kita Tuhan kasih kita, habis seluruh makhluknya kasih pada kita. Itu yang sebenarnya. Kecuali saja hadis. Kecuali makhluk-makhluk yang mengikut jejak langkah iblis. Itu saja. Wallahu a'lam. Kita sambung kitab dari salih kita. Mana ya? Surat berapa kan? Kita cari dia. 41 kan?
146 muka surat 41 perenggang 146. Allah Subhanahu wa taala ghaib bagi si jahil. Ghaib ni maknanya tak nampak lah. Dan memang zat Allah, zat Allah sebenarnya memang tak dapat nak dicapai macam mana sekalipun. Baik si alim, baik si jahil. Tapi si alim dia boleh melihat apa? Hak lain daripada tu, daripada zat, sifat dan sebagainya. Allah SWT nyata bagi si arif. Nyata pun bukan nyata zatnya, nyata akan perbuatannya, nyata akan asmaul husnanya, nyata akan sifatnya. Itu maksudnya zat tak dapat nak ditengok, tak dapat nak ditengok, sebab zat tidak berjisim dan berjirim. Jadi bila kata nyata-nyata tu bukan nyata zat, faham molek tu. Mana jadi orang keliru ramai ni. Jadi kata sesat dan sebagainya, mana boleh tengok zat. Zat tetap tak dapat nak dicapai. Yang capailah kita melihatkan sifat Allah Ta'ala, perbuatannya dan sebagainya. Pantulan Allah amat nyata pada dirimu dan sekalian yang maujud. Maknanya pantulan sifat-sifat Allah, asma-asma Allah memang terang pada diri kita, dan sekalian makhluknya. Lantaran yang maujud hanyalah cermin atau bayangan atau pantulan bagi yang wujud. Sebab yang lain ni, makhluk ni hanya macam cermin, macam kita duduk depan cermin lah. Nampak tak bayang dalam cermin tu? Nampak. Dah dalam cermin tu betul ada ke tak? Ada. Kat dalam cermin tu bayang je lah. Gitulah kita ni ibaratnya. Sama dah dalam cermin dengan luar cermin? Sama ke tak sama? Sama dan tidak sama. Tak. Dalam masa yang sama, sama dan tidak sama. Dalam cermin kan memang sama macam kita kok, tapi balik dah kiri kanan kan. Balik dah kiri kanan. Selagi dalam cermin tu, kita ni luar boleh cakap, hak dalam cermin boleh cakap tau. Tak boleh cakap tau. Kita hak luar cakap, gerak mulut, wak bunyi suara. Hak dalam cermin gerak mulut tapi ada suara tak? Tak ada suara. Manakala ada orang lain tengok cermin tu, dia macam tengok dalam cermin tu cakap kan. Dia tengok di cermin, dia tak tengok kita, tengok cermin. Pantulah macam tengok di cermin, dia tengok. Dia dengar suara kita ni tapi sebenarnya hak dia dengar tu daripada cermin ke daripada kita? Daripada kita kan. Tapi dia nampak macam cermin tu wak mulut gerak. Dia kata orang cermin cakap. Tu lah kita gini. Saya tengok ni semua cakap ah. Sebenarnya cermin Melaka ni. Sebenarnya cermin Melaka cakap ni. Tengok saya cakap ni bukan saya cakap. Hakikatnya hanya pantulan daripada sifat berkatanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya. Tapi cerminnya di sini nampak macamlah saya ni cakap. Ada, mana ada kuasa kita. Tak ada benda sebenarnya. Mana lagi? Mata yang tiada dapat menyaksikan semua adalah pantulan wajahnya adalah mata yang berdusta. Mana dia? Mata kita tipu kita lah. Kita tak nampak hak Tuhan, maka mata kita ni berdusta. Mata kita ni nipu kita. Dunia tiada bersalah denganmu, dirimu yang bersalah dengan dunia. Bukan salah dunia, salah kita. Kan kamu kata dunia ni menipu. Bukan dunia tipu kita. Kita tu yang menipu diri kita. Kita yang tak nampak sebab cermin kita kotor. Betul tak? Kita duduk depan cermin kalau kita mandi bilik ada apa panggil apa? Ada air panas tu kan. Ada water heater tu. Kabut-kabut depan cermin kan? Kita duduk depan cermin nampak tak? Tak nampak. Sebab apa? Sebab cermin tu kotor. Tu je. Sekarang ni dunia ni ada ni, semua alam ni zahir, teranglah nyata menceritakan akan sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, asmaul husna Tuhan. Zahir terang dan nyata. Tapi sebab ni cermin ni kelabu, debu banyak, jadi tak nampak. Tak nampak lah. Tak nampak kat mana? Sebab sini kotor. Jadi alam ni, dunia tak salah. Bukan dunia menipu kita, hati kita yang tipu kita sebenarnya. Kekotoran hijab hati kita yang menipu kita sendiri. Sebab tidak nampak. Jadi kita bersihkan hati kita ni dengan ibadah, dengan selawat tadi kan, dengan banyak ibadah yang kita buat betul-betul bagi mencapai maksud hak Tuhan ajar kita.
Kita semayang kena sujud lama-lama biar betul kita nak rasa hina diri kita. Itu lah tujuan ni. Dia rasa hina. Allahu Akbar. Rasa lemah, rasa dhaif kita. Hingga timbullah kita timbul kerendahan hati tu. Bila ada kerendahan hati tu akan nampak, masya-Allah. Semua ni hak Kau ya Allah. Tahu dah, tapi jadi terbampuk pada hati kita terkait dengan Tuhan segala-galanya. Tuhan yang buka balik benda tu, bukan bila buka sedikit tu anugerah Tuhan. Mana bila kita benar dah jadi hamba, Tuhan mau berilah kita. Buka balik itu hati kita. Kalau kita dah benar jadi hamba, sekarang kita ni dah benar lagi, maka Tuhan dah berilah. Orang kata dah berilah hadiah kita. Kalau betul kita ni hamba, zaman dalam Islam, hamba yang sebenarnya apa? Tuannya yang beri makan, tuannya yang beri rumah, tempat tinggal, tuannya yang beri pakaian padanya. Jadi kalau kita benar jadi hamba, Tuhan beri balik pada kita. Beri pakaian tadi, hingga buka balik hijab tu. Beri pakaian membuka balik, pakaian makrifah istilahnya. Tuhan buka balik hijab hati kita hingga kita nampak, masya-Allah. Tuhan beri kita. Sebab kita dah jadi hamba. Kita dah hilang, buang kesombongan kita. Baru jadi hamba. Jadi jalan macam mana? Semayang. Semayang macam mana? Biar sampai maksud tanha anil fahsya'i wal munkar tu, mencegah pada fahsyat dan munkar. Mana berubah akhlak kita. Macam mana? Buat semayang, dia sujud contohnya, sujud lama-lama. Biar timbul kehinaan diri kita. Kita semayang seorang dalam bangun tahajud kan. Bukan tak bagus buat banyak rakaat, bagus. Tapi hak banyaknya buat hak molek lagi tu, buat semayang 2 rakaat pun tapi sujud kita biar lama hingga timbul kehinaan diri kita. Itu lebih baik. Kalau semayang banyak rakaat tapi tak rasa hina pun tak guna. Na'udzubillah, takut boleh rasa sombong pula boleh banyak buat. Jadi sekali biar sujud lama-lama. Berlatih. Kita semayang jemaah cerita lain lah, kena ikut imam. Tak bolehlah kita buat lama pula. Jadi tak ikut imam pula lamanya kan. Imam naik lama tinggi dah kita sujud kita tak jadi gitu. Kita jadi imam pula sujud lama kita nak ke makmum lah pula. Dia kena pandai lah kodoh-kodohnya. Tengok kalau makmum semua speseng belajar belakang ilmu ni, bolehlah kita buat gitu kan. Sebab kita belajar dia dengar lah ke. Maknanya imam kita sujud lama lagi kan. Dia pun tahu dia makruh. Dia tak ada kerjaan, tak ada kerja mana-mana makmum kita ni. Tak apalah. Tapi hak comelnya masa kita sembahyang sendiri-sendiri. Cara mudah je, sujud lama je. Amalkan sujud lama. Hak biasa tasbih 3 kali, sekarang ni tambah biar jadi 5 kali. Sekurang-kurang ni. Tambah 7 kali pun boleh tasbih. Dah habis 7 kali rasa nak sujud, sujudlah lagi. Manfaat fizikal pun banyak. Sujud lama-lama ni antaranya kepala hilang sakit. Saluran darah kita jadi kuat. Maka insya-Allah susah kena stroke. Sakit belakang pun insya-Allah boleh sembuh dengan sujud. Boleh hilang lega sakit pinggang, boleh lega lah kalau dah hilang semua. Tapi haru kalau kita amal semua lama-lama boleh hilang. Sebab dia molekkan balik saluran darah semua nanti kan dengan dia balik kucing. Dah start siang kita duduk banyak atas kursi tak boleh nak sujud dah. Bukan dah start kan, mungkin ada orang lalu gitu. Jadi jalan dia macam mana? Hak dia kendaklah sujud hati. Bukan sujud fizikal itu. Tapi jalan untuk sujud hatilah dengan belajar mensujudkan fizikal kita. Jadi carilah jalan, kalau boleh duduk bawah lah. Nak boleh sujud juga tanpa berumur kalau boleh. Tadi ada orang share dalam grup WhatsApp kita kan. Kursi yang ada, kalau boleh duduk dalam kursi yang kecil tu duduklah. Mana hak boleh berlipat sikit, ada berlipat habis je. Pakailah kursi tu, tak kursi tinggi tadi lah. Cari kat Malaysia aku ada kursi gitu. Mana boleh tahan tinggi gitu sekian, ada duduk rendah. Tapi boleh sujud jadi akhirnya kan. Utamakan boleh sujud. Itu yang paling afdal. Sebab nak melatih kerendahan diri kan. Sebab tu setengah ulama lain lah bukan Syafi'i, kerah katanya kau nak pun sujud juga. Nak juga sujud dulu. Tapi benda tu khilaf juga itu khilaf. Tapi kalau paling baik boleh. Tapi saja tak boleh sujudlah hati kita. Tambahnya apa? Tambah gini. Kalau kita main tak kursi tak kata Allahkah ruginya aku ya Allah, hilang satu nikmat aku sujud padamu, panjangnya dosa aku, hina kau lain boleh sempurnakan sujud padamu ya Allah. Aku tak boleh buat sempurna. Sudah kata ibu hina tu. Allah, hinanya aku ya Allah. Orang lain sembahyang sujud molek kamu, aku tak molek ya Allah, jahatnya aku ya Allah. Kita kan lagi ya. Tu kita naknya. Rasa hina diri tu hak naknya. Biar tak boleh sujud kat bawah pun. Hak hina diri tu hak naknya. Hati hak tu lah dulu kata. InsyaAllah kalau kita betul buat sungguh, kita akan rasa Allah kerdilnya kita. Ingat tak masa mana kita mayang kosong? Betul tak kalau kita sakit,
susah nak sembuh, doktor pun angkat tangan tu. Sakit berat-berat contohnya. Masa itulah banyak kita kosong. Sebab apa? Pada masa itulah kita ada sifat fakir, sangat berhajat pada Tuhan. Betul tak? Masa itulah kita rasa kita hamba yang sangat lemah. Sebab tak ada harapan nak buat diri tau. Nak buat diri tak boleh. Tuhan je boleh tolong kita. Setelah kita rasa kita hamba yang sangat lemah, sangat nak. Dan ketika kita rasa, masa itulah kita akan ungkit balik, aku ni banyak dosa lah, rasa hina diri kan. Tolonglah aku ya Allah. Hamba banyak dosa yang banyak lalai padamu. Tu tadi. Sebab tu kita kosong. Sebab kita ada pada kita masa tu fakir, hina dan dhaif. Ada pada kita pada masa tu. Tapi sayangnya bila kita sihat balik, cabut balik sifat fakir, hina, dhaif tu. Lepas tu jadi tak kosong balik bayang ni. Bila Tuhan beri kali dia nak ajar. Itu sepatut ada pada diri kamu. Maka kalau kamu nak kekal kosong dalam sembahyang, kekalkanlah sifat fakir, hina, dhaif itu. Nescaya kata takbir je, Allahu Akbar, kamu akan rasa kosongnya. Itu sebenarnya latihlah. Latih dengan sujud lama-lama. Kita sembahyang sunat kan? Lama. Khususnya kita sembahyang rumah kita lah. Kalau sembahyang masjid tak payahlah, kita penuh pula kan. Jadi lain pula orang tengok ramai-ramai kan. Dan selagi pesanan penaja, kalau nak sujud lama-lama, tolong tebalkan tempat sujud. Lapiklah sikit yang lebih. Pakai sejadah banyak sikit, tebal-tebal sikit. Kalau orang lelaki boleh lapik dengan apa? Ayat ihram. Tebal kan? Sebab apa? Tidak mahu dahi kita bekah. Sebab kan asal tujuan sujud lama nak buang sombong. Tapi bila dahi bekah, jadi sombong dulu. Kita tak kata orang dahi hitam sombong lah, jangan lah. Bukan maksud saya di situ kan, kita tak kata kat orang. Kita tak mau kata kat orang. Jangan kata kat orang. Saya tak masuk pada orang lain ni. Kita masuk pada diri kita. Kita bimbang. Kalau kita dahi hitam, jadi kita jadi sombong. Kita bimbang gitu. Tanpa kita kata orang yang dahinya hitam, itu orang sombong. Jangan. Itu hal mereka dengan Allah. Mereka lebih tahu. Kita jaga diri kita je. Sebab kita tahu apa dalam hati kita. Bimbanglah kita. Nak sujud lama buat gitu. Buat macam tu. Sujud. Ambil tebalkan tempat sujud kita. InsyaAllah kalau kita sujud amalkan ni, boleh jadi hina diri. Akan rasa Allah. Sebab tu masa sujud tu lah juga kita paling dekat dengan Tuhan, kata Nabi. Rasalah dekatnya dengan Tuhan. Kasih Tuhan pada kita. Ada masalah masa tu dah cakap dengan Tuhan. Khususnya sujud terakhir dalam sembahyang. Cakaplah dengan Tuhan dalam hati kita kan. Cakap bahasa Melayu tak boleh mulut kan. Dalam hati boleh. Cakap, ngadu Tuhan ada masalah kita benda, masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kerja. Ngadulah masa tu. Rayulah pada Tuhan masa tu. Tujuan apa? Nak datang kehambaan tadi tu. Bila kita rayu Tuhan tu timbul kefakiran. Setelah fikir timbul ikatan dengan Tuhan makin mesra. InsyaAllah kalau buat sungguh ada hasilnya. Berusahalah. Sampai kadang-kadang kita akan terbawa lah sembahyang fardu. Itu je. Ada saya bimbang. Saya bimbang jadi tak imam saya bimbang. Takut terbawa-bawa. Kita berlatih kan. Kita bimbang terbawa. Nyanyi ke makmum kita. Kita bimbang nanti. Sebab lama-lama kita akan rasa seronok sebenarnya. Lebih seronok sujud lama. Sendiri je. Sebab kita balik pada diri kita kan. Sebab apa seronok? Sebab kita balik pada fitrah diri kita yang merendah diri pada Tuhan. Kita ni memang rendah. Jadi kita balik tempat asal kita suka kan. Macam kita balik kampung kita kan, suka dah balik kampung. Suka lah balik kampung. Sekarang ni bila balik pada kampung diri kita akan ada seronok buat benda tu. Tu berlatih insya-Allah. Saya pun berlatih juga ni. Sama-sama berlatih lah, tahu dah buat apa ni. Tapi kita berlatih sikit-sikit nampak lain kan. Ada beza dia. Kalau apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tabi'in, nama dia Uwais Al-Qarni. Dia hidup zaman Nabi tapi tak datang jumpa Nabi. Ibadah dia ni, setengah yang masyhurnya, kalau dia sujud sampai ke subuh. Kalau dia rokok sampai ke subuh. Dia tak banyak buat. Dia rokok lama, dia sujud lama. Itu ibadah. Kalau sujud memang sampai ke subuh dia sujud. Subhanallah. Itu ibadah masing-masing lah. Itu contoh dia cerita orang sujud lama kan. Dia berlatih lah. Moga dengan itu akan buka balik rahsia tadi. Okey. Mana ni? 147. Lantaran kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 huruf kalimah. Mana ada kalimah Allah, alif lam ha tu ada 4 huruf. Alif menunjukkan pada zatnya, lam awal menunjukkan pada sifatnya,
Lam kedua menunjukkan pada asma-nya, ha akhir menunjukkan pada af'alnya. Jadi apabila sebut asma Allah Subhanahu taala, apabila kita sebut nama Allah, menyebut kalimah Allah, sudah mewakili semua 4 martabat tersebut. Sebab tu sempurna lafaznya sudah sebut Allah. Terhimpun padanya zatnya, wujudnya, sifatnya, asma'nya dan perbuatannya. Tu masuk dia. Tu kalimah yang diulang-ulang sebab di situ terhimpun. 148 semuanya 4 patulan tersebut diisbatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jika dia berzikir kalimah Allah Subhanahu Wa Taala pada lisan atau dalam qalbinya. Ini kalau orang berzikir lah kan. Dalam zikir syuhud, huruf dan suara hilang. Hanya ada rasa dan pandangan dalam bentuk cahaya pada rohani. Diri dan alam lebur, yang ini fana dalam hakikat Allah SWT juga. Ini cerita bab zikir. Maknanya hak paling comel sempurnanya zikirnya adalah pada kalimah Allah. Pun demikian, kita ikut hak mana kita jelira. Kita mungkin sebut Allah, 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 dah rasa dah nyakuk dengan Tuhan. Tapi bila kita sebut Subhanallah, Alhamdulillah ke apa ke, kita rasa nyakuk dengan Tuhan. Maka banyakkanlah tasbih Subhanallah. Kalau sebut Subhanallah, kita rasa segar dengan Tuhan, rasa hebatnya Tuhan, kita rasa kagum dengan Tuhan. Bila sebut Subhanallah, maka banyakkan sebut Subhanallah. Kita sebut Alhamdulillah, kita rasa terima kasih sangat kepada Tuhan, rasa dekat dengan Tuhan, maka banyakkan sebut Alhamdulillah. Hak pentingnya hak mana kita nyapa ke Tuhan istilahnya. Siapa kita ingat semua ke Tuhan. Hak mana-mana. Hak Nabi ajar belaka dah. Ya, Allahu Akbar ke, La ilaha illallah ke, La haula wala quwata illa billah ke, banyakkan nak tu. Ataupun nak ikut hak apa, Ijtihad Imam Ghazali tu, zikir harian kan, hari Ahad zikir ni, hari Isnin zikir ni pun boleh. Yang penting kita terikat dengan Tuhan, hati kita. Ada akidah, ada ikatan, aqadah, ada akad nikah, ada tambatan hati dengan Tuhan. Hak mana jalan dia, terserah. Zikir mana, lafaz mana, terserah. Tapi umumnya kalimah yang sempurna adalah kalimah Allah itu. Umumnya. Tapi kalau dah sampai martabat tinggi tadi, merasa memandang, itu lebih tingginya. Hingga hilang suara dah lah. Tapi nak pergi ke situ, atas jalan biasanya, itu orang ingat semua ni sebab ada cinta. Untuk melahirkan cinta, kena ada ingatan. Kena bermula ingatan tu dengan sebutan. Sebutannya di lidah dan di hati kita. Itu rasanya kena berzikir tu. Subhanallah, subhanallah. Hingga timbul rasa cinta ke Nabi, ke Tuhan. Maka dengan ada cinta tu lah, dengan ke mana-mana pun akan teringat ke Tuhan. Itu yang paling pentingnya. Nak dicapainya di situ. Bukan yang naknya pada sebutan itu. Okay? Berapa kali sehari terserah. Terserah. Barang siapa bersungguh, itu lebih baik pada diri dia. Barang siapa tak sungguh mana, dia akan dapat qada tak sungguh mana. Masing-masing hal ehwal. Yang penting sampai terikat kita dengan Allah Taala. Sekali lagi ya. 149 ya. Sebenarnya setiap detik kita boleh hantar amalan soleh kita kepada para arwah-arwah yang tercinta dengan apa juga amal soleh yang kita lakukan. Ini masalah boleh sampaikan tak pahala ibadah pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Okey, khususnya mak ayah kita, nenek moyang kita dan sebagainya. Sebenarnya boleh sebenarnya. Kalau kita orang yang berniaga dengan barang yang halal dan tiada menindas serta niat mencari rezeki yang halal untuk keluarga, apalagi untuk perjuangan, ia adalah amal yang soleh. Mana kalau niaga dengan kaedah yang benar, dengan niat yang benar, maka itu amal yang soleh. Maka begitulah amalan yang lain seperti para guru, para pekerja, baik kerajaan atau swasta, kerja amal kemanusiaan dan lainnya, yang dilakukan dengan baik, ia boleh menjadi amal yang soleh. Bila di sana adanya sifat ikhlas, amanah dan amat beri kebaikan. Kita berdoa setiap amal yang dilakukan, Ya Allah, Ya Tuhanku, jika apa yang aku lakukan ini menjadi amal soleh di sisimu, maka ku hadiahkan pahalanya pada arwah tercinta. Dalam kita dapat pahala, kemudian niat dibahagikan pula pahala tersebut, maka Allah akan gandakan pahala yang sudah ada. Itu maksud cara dia. Kita beramal dan kita niatkan. Kita doa pada Tuhan, Ya Allah, sampaikanlah pahala amalan ini kepada mak aku, ayah aku,
tok aku, tok kiri aku, nenek moyang aku yang aku kasih tadi. Tak kira siapa dia, pasangan hidup kita kalau sudah tidak ada. Tu. Itu cara dia. Ha? Pahala kita hilang tak? Tak hilang. Tu gambar orang ingat ni, dia beri pahala takut hilang pahala dia. Tak hilang. Ini Tuhan ganti pula apa? Mudah dapat pahala kebaikan. Sekarang ni memberi kebaikan pada orang lain. Maka sebab memberi kebaikan pada orang lain, aku beri kembali kebaikan itu padamu. Macam kita doa ke orang lain lah kan. Kita doa pada orang lain, Tuhan akan doakan kita juga. Malaikat akan doakan kita kebaikan tadi. Apa kita doakan sama kan? Kita doakan orang lain masuk syurga, Tuhan akan doa. Malaikat akan doakan kita masuk syurga. Lepas tu kena Rabbana. Lepas tu kan Rabbana kan. Kami semua ni. Kita doa kita untuk semua kan. Bukan untuk diri kita saja. Jadi kalau kita nak khususkan pada mak ayah kita, contohnya yang telah meninggal dunia, tu kan kita buat amal baik, niat begitu. Ya Allah, ya Tuhan, kita berdoa sampaikanlah pada mereka pahala kebaikan ini. Amal macam mana? Terserah dia. Amal macam-macam pun. Mayangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dakwahnya, jihadnya, sedekahnya, umrahnya, macam-macam boleh buat. Dah buat tu berdoa, hadiahkan pahalanya. Okey. Selagi terakhir 150. Jadi perlu mengubah akan kehidupan dan penampilan yang ada. Jadi perlu menunjukkan taubat dan makrifah kita pada sesiapa jua. Tetapi yang utama ialah perubahan adab jiwa kita dengan Allah Subhanahu taala, dengan Rasul, adab dengan Rasul, adab dengan ulama-ulama, adab dengan keluarga, adab dengan masyarakat, dan adab dengan kerjaya, dengan adab-adab yang mulia. Itu sebenarnya. Dan ni tak payah tunjuk kat orang. Kita ni nak jadi apa, orang molek dah, nak balik ke Tuhan dah, tak payahlah tunjuk kat orang. Tak perlu perubahan zahir tu. Tam-talah sebab apa, nak balik jalan agama, lelaki pun pakai piyah, mula lelaki pakai jubah lelaki. Sebab kadang-kadang apa, benda ni kadang-kadang berlakon je. Jadi kadang jadi ganggu, jadi kita nak jadi tak ikhlas pula jadinya. Kita hak jadi dogol-dogol lah. Tak ada masalah pun. Kalau pakai piyah jadi tak, kalau pakai piyah ada maksud tak apa. Kalau pakai piyah ni menyebabkan jadi sombong tak boleh ya. Saya pakai piyah ni bukan kena baik. Saya pakai asal apa? Supaya dok wak jahat. Pakai piyah. Sebab apa? Kan pakai piyah nak wak jahat, malu kat orang jadi. Jadi malu kat orang tu jadi dok buat. Jadi pakai piyah baik tu. Jadi takut. Dok betul niat tu. Tapi untuk mengelak daripada buat jahat pakai piyah lah. Nak masuk tempat-tempat lara sikit, malu. Piyah dak kepala contohnya. Jadi molek lah gitu. Jadi kita dak wajah kan. Kita pakai piyah je dak wajah, molek lah. Tapi pernah dulu satu masa dulu lah, masa awal-awal apa tahun 99 dulu, awal-awal apa pas menang Metos Terengganu, saya pun lagi gunting rambut kat Astakal. Belah tu dulu ada kedai gunting orang lama dah, favourite saya kan. Sebelah dia tu dulu jual spot tattoo. Tapi zaman pas Metos kena tutup lah kan. Tapi kita ingat itu kita pergi dengan gunting rambut ada orang kita lah mari ingat kereta, dalam kereta akan piyah. Sebab nak tunggu beli nombor ekor kau, dia pun buang piyah tak dalam kereta. Dia pun pergi masuk dalam kereta pakai mula. Patang tu. Sepatutnya pakai lah kedai tu biar orang rasa malu. Lepas tu tak jadi nak berat lah. Tunggu kereta pakai piyah kau. Tak jadi lah. Patutnya gitu. Ni tinggal dulu. Bagus. Ya. Contoh. Kalau itu niat kita, baguslah pakai. Tapi kalau nak tunjuk ke orang, tak payah lah. Pakai piyah sebab nak tunjuk ke orang kita ni berubah dah, tak payah lah. Niat tunjuk ke orang pula kena. Tiba-tiba pakai jubah kanjar kata. Orang perang lah tiba-tiba pakai jubah supaya hitam lah ke. Warna pula kata tukar. Tak payah. Lepas tu benda zahir nak tunjuk ke orang. Sebab penting berubah jiwa kita. Berubah akhlak kita, semakin lembut, semakin tunduk dengan Tuhan, dengan Nabi. Itu yang paling besar sekali. Dulu kita semayang tak nangis-nangis, sekarang kita semayang nangis-nangis. Semua Tuhan bagi kita sujud lama-lama tu, timbul rasa hina diri tu. Air mata kita berah. Tu jadi lah. Tu rasa dengan Tuhan cukup lah. Ayah orang lain tahu je. Lepas tu kita nak buat rumah tu, malam-malam. Orang tak tahu. Kalau kita buat masjid surga kan, capur dah tu. Capur riak dah tu kan. Orang tengok. Tak ambuh tu, buat lewat rumah. Tu contoh benda gitu. Biar kita sungguh buat ni, buat Tuhan tadi. Jadi adab tu lama-lama akan nampak perubahan tu pada diri kita. Orang akan nampak cara kita cakap pun mula lemah lembut dan sebagainya. Bukan kita buat-buat. Sebab apa? Sebab agama ialah adab. Sebab sebuah agama ni adalah adab, adalah akhlak. Itulah Islam. Innama bu'istu liutimama makarima akhlak, kata Nabi. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bukan sekadar ajar ilmu dan amal, tapi nak ajar kamu akhlak.
Jadi itu pokok pakar apa ilmu dan amal tu nak pergi mana? Nak pergi kepada akhlak. Sebab apa? Hanya dengan akhlak baru berlaku rahmatan lil alamin. Berlaku kasih sayang sesama insan. Waktu nak pergi situlah. Jika tiada adab maka tiada sempurna agama seseorang itu walau alim sekalipun. Bukan kata dok soh imam, tak ada adab ni. Soh imam tapi dok sempurna. Macam orang belajar ilmu tauhid dah. Dia belajar dah apa sifat 20. Ha? Belajar dah kaedah apa Imam Sya'ari, Imam Maturidi. Tapi kalau dak amalkan sifat tu dak sempurna lah. Tahu dah dirinya faqih hina dhaif, tapi dak amalkan sifat faqih hina dhaif, maka dak sempurna. Tahu dah diri hamba tapi dak sempurna jadi hamba. Jika dak sempurna jadi hamba, boleh lah tuang hidup buah hati nak marah-marah dah. Mu hamba aku tapi PM perangai tak macam hamba ni, tu marah tuang tu. Tapi kalau dah sempurna jadi hamba, buat molek pula, comel juga sebagai hamba, situ Tuhan bagi darjat-darjat pula bagi pakai yang tu kan. Ini jadi wali, ini jadi ni. Tu istilah tu jadi wali-wali pula tu, ini jadi nabi dan sebagainya. Nabi tak ada dah sekarang kan, wali-wali tadi. Sebab dah jadi hamba dan menyempurnakan sifat hamba, lagi elok lagi khidmatnya. Maka dia pergi darjat lebih tinggi lagi. Kita nak belajar nak ke mana? Nak pergi sempurna jadi hamba sahaja. Hak itulah hak kita nak belajarnya. Kalau nak pergi jauh lagi, carilah orang lain yang mampu untuk ke sana. Tapi nombor satu, mesti jadi hamba dulu. Okay? Mesti jadi hamba dulu. Jelas macam mana hamba? Mesti ada sifat fakir, hina, dhaif. Apa dalil ada sifat tu? Hilang kesombongan dari diri kita. Hilang rasa lebih, baik segi ilmu, baik segi amal, baik segi apa ni? Ilmu, amal, harta, pangkat ataupun darjat, baik dari segi keturunan, baik dari segi pengaruh kita atas manusia, baik dari segi kekuatan kita, baik dari segi kecantikan kita. 8 perkara ni kata ulama ni. Yang utamanya, kalau ada orang lain boleh kait situ lah, pergi situ belaka. Tak ada benda, tak ada lebih apa pada orang lain. Toh orang hina lebih ke mana? Tanah dengan tanah baloh sabuh ke? Contohlah, ada kambing dengan kambing. Seekor kambing dia pergi pakai rantai emas. Kambing ni tak pergi rantai emas, kambing pun baloh. Aku lebih mulia padamu sebab aku pakai rantai. Ya tak? Ya tak? Kambing pakai rantai emas lebih mulia daripada kambing. Kau tak pakai rantai? Lebih mulia tak? Sungguh tak? Kambing kau pakai rantai emas dengan kambing tak pakai rantai. Lebih mulia kambing pakai rantai emas. Ke sama je kambing kau. Tuan nak sembelih kau. Betul tak? Dah, super je. Apa pakai rantai tu rasa gong. Kau pakai rantai tu rasa gong, aku lebih padamu. Aku tak kena melehnya. Mana ada. Tu sebenarnya contoh kiasannya. Sebab apa sebab kami pakai rantai ni? Sebab baru 2-3 hari lepas orang share dalam WhatsApp, dia orang agak-agak orang agak mana kaya sangat. Apa kambing pakai rantai emas lebih. Tengok Allah kata. Buat benda sia-sia tu, dia kata emas ke kambing. Kambing pandang menghargai tak emas tu. Tak pandang menghargai langsung. Itulah agaknya. Ada benda kita ni, betul memang kalau kita balah sama kita ni memang kata tak tahu lah nak kata benda. Cerdik dak orang lalu cerdik budak orang lalu. Balah, iyalah. Orang sama hina balah. Jadi apa? Sama jahil balah. Jadi apa? Sama fakir tak ada benda balah. Allah, malu ke diri yang kata. Itulah masyarakat kita hari ni yang jadi balah dalam Facebook apa benda tu kan. Banyak kes lah ni ya. Kes tadi ya. Kita tak sedar diri ya. Jadi bila kenal diri, malah Allah bodohnya aku buat gitu gini. Apalah aku jadi gitu kata. Itulah diri kita semua. Jadi balik jadi diri kita ya. Jadi kita hak sebenarnya jadi hamba. Maka usahalah sungguh-sungguh. Jangan macam beramal lah. Hak Nabi ajar dah ni. Hak kita buat semua dah amalan tu. Tapi buat dengan sempurna sekarang ni. Buat biar capai maksudnya. Puasa contohnya, puasa sampai kita menghargai bagaimana orang susah. Orang tak cukup makanan macam mana. Sampai kita rasa penderitaan mereka. Itu puasa. Zakat ni apa? Untuk menyuci harta benda kita. Daripada kekotoran yang ada. Jika kita boleh tolong orang yang susah yang kurang harta tadi. Pergi haji apa tak ada. Ni haji kemudian nak sama rata pergi umrah. Ni macam ada lebih kot standard. Masalah lah.
Maka lain kali jika ada rezeki pergi umrah pergi haji, jangan ambil hak pakej mahal-mahal. Hak sihat lah, ambil hak biasa-biasa, duduk jauh pada orang. Ya jalan kaki setengah jam, biar penuh tu kata. Baru rasa Allah. Kalau aku pergi pakej ni baru biar kita rasa kesusahan tu baru kita faham. Betapanya susah orang tak ada duit nak pergi buat hajinya, nak pergi buat umrahnya. Kena kita juga baru kita menghargai kan. Kalau nak ni kita duduk dekat semua, turun hotel masuk masjid Mekah lalu. Kita tak akan menghargai benda tu. Bila kita duduk belakang tu tengah jalan-jalan, Gimari, orang kata Allah kata. Bayangkanlah kalau orang tu berwuzu naik kursi roda, Allah kata bertuahnya aku ya Allah sama ni memberi aku duduk dekat. Kita ambil pengalaman tu, bukan nak nyak sendiri ni, nak ambil pengalaman supaya kita menghargai. Bersyukur dengan nikmat Tuhan lama ni kan. Apa kita mensyukuri? Tu tujuannya, bukan nak buat sendiri. Dah kata susah kan tak kita kemari semua. Dah susah kemari dah yakin mari ya. Turun pagi masjid duduk masjid sudah balik belum malam. Susah sangat. Dah kita lapor perut apa kedai banyak di masjid kan. Kita beli makan dah sudah duduk tempat jauh-jauh. Kemari nak ibadah kan, kemari nak duduk hotel. Kemari nak shopping. Itulah masalah dia tu. Pergi Mekah nak shopping rupanya. Janganlah, ambillah masa sekali. Janganlah lama-lama. Hari ni kita buat pertukaran untuk beli awak balik. Buat apa shopping untuk hadiah pada orang ramai. Tu ambil keberkatan makanan kurma dan sebagainya awak balik kat orang kan. Tu sudahlah. Jangan lepas balik mayang masjid singgah mau kedai. Lepas balik masjid singgah kedai. Hari-hari gitu tak jadi kita tu. Tak salah tapi tak sampai masuk orang kata. Masuk ibadah tu. Saya gitu pergi. Sebab nak tunggu kalau tak balik makan gitu, nak makan kadang-kadang ni mahal pun tak. Kena tengah hari kan ingat malah nak balik dah sebab kita tengah hari. Balik pula nak makan nak pergi pula mayang so. Panah pula kena tu akhirnya tu buat gini yang kata saya sekelami kita turun mayang zuhur lambat aja. Kita makan dulu. Yang penting mayang berjemaah. Mayang berjemaah 2 orang dalam orang sudah dah mayang semua. Tu baru pergi masuk masjid, mayang berjemaah 2 orang. Suami isteri. Siapa tunggu-tunggu balik isyak balik. Mana lama duduk masjid kan. Tu cara dia. Dia nak balik makan hotel juga kan. Kalau dia ada duit dia kita tak ada masalah balik pun tak apa. Pergi mayang zuhur tu nak makan tumbit 2 kat tu masuk bola. Sebab memang jauh kita duduk. Setengah jam jalan kaki sengerti. Memang kita adalah pengalaman tu. Tu ada tu. Memang perlu juga katanya tapi alhamdulillah Tuhan bagi kesihatan boleh pergi mari. Alhamdulillah tak ada masalah. Tu. Tak salah tadi kata tapi biar hati bila buat beramal tu biar hati kerendahan jiwa kita. Tak ada masalah. Jadi bila kadang-kadang dengan kesusahan tu baru timbul benda tu. Tu masuk sebuah susah tu. Kalau kita memang dah gitu tak payah buat lah. Wuzu memang nak jalan sungguh siapa nak pergi masjid tak payahlah. Kau yang ni ada kemampuan tu. Cuma tu tak nak berlacak kali dah. Duduklah masjid. Contohnya. Mana-mana jalan lah supaya timbul kehambaan kita tu. Ini lagi contoh lah. Kalau saya sebut ni hanya contoh. Bukan mana kena buat gitu. Kita cari mana jalan untuk kita mencapai kehambaan itu. Kalau semayang, kalau saya nampak sekarang ni saya boleh kongsi tadi lah. Sujud lama-lama sikit. 7 kali. Baca tasbih. Lepas tu duduk diam lah. Cakap dengan Tuhan. Contohnya sujud akhir kita. Orang bercakap. Ceritalah kau Tuhan benda nak cerita pun. Nak mengadu benda mengadu. Masalah sakit ke, masalah perangai anak ke, perangai pasangan hidup kita ke, macam-macam. Ngadu, belajar ngadu Tuhan kau. Ngadu ya Allah tolonglah hamba-Mu yang lemah ni gini. Dalam hati ya, cakap bahasa Melayu dalam hati, jangan cakap di lidah jangan sampai terlepas mulut pula. Itu saja wallahu alam. Peringatan sekali lagi ulang tayang minggu depan kita tidak ada kuliah sebab saya ada program ada pembentangan kertas kerja di Kuala Lumpur. Mohon doakan untuk pembentangan saya tu kan sebab jadi ucap tama kau ni sebab lepas perasmian oleh Vice Chancellor Universiti Malaysia Pahang terus saya yang ambil kertas kerja saya. Membentang kertas saya. Patutnya kita berhutang tekuk-tekuk duk yang nombor 1 pula dah itunya. Bimbang kau kita ni minta doa semualah supaya dipermudahkan urusan tersebut diberi mencapai maksud untuk tidak lain maksud itu nak bawa manusia minat kepada agama itu sendiri. Jadi itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim.
Wallahu a'lam.